Dan kita ada 13 pejabat, iaitu 1 pejabat bahagian, 1 ibu pejabat dan 12 pejabat bahagian, di mana ibu pejabat ditadbir di bawah pentadbiran pengarah tanah dan survey, JUSA B atau BUSIK, dan dengan 2 orang timbalan pengarah iaitu JUSA C, dan dibantu oleh 4 orang timbalan pengarah dan bahagian-bahagian yang lain. Untuk pejabat bahagian pula, kita ada 12 pejabat bahagian, iaitu seperti saya katakan tadi, dari Kuching ke Limbang, dan setiap pejabat bahagian ditadbir oleh penguasa tanah dan survey bahagian. Kalau dalam Land Court dinamakan Superintendent of Land and Survey. Jadi struktur di ibu pejabat dan struktur di bahagian adalah sama, di mana di ibu pejabat di bawah pengarah, di bahagian di bawah penguasa. Dan jumlah personal yang kita ada untuk ibu pejabat dan bahagian ialah 3,052 orang yang telah diisi, dan kita ada lebih kurang dalam 3 ke 400 jawatan lagi yang menunggu pengisian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua juga, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak merupakan salah satu jabatan penyumbang utama kepada revenue ataupun hasil negeri Sarawak, di mana pada tahun 2012 Jabatan Tanah dan Survey Sarawak berjaya mengutip hasil 503 juta, ataupun kalau nak glamour sikit, lebih kurang setengah bilion yang kita kutip untuk tahun 2019. Walau bagaimanapun dalam 2020 kutipan kita berkurangan kepada 303 juta kerana masalah COVID, di mana kerajaan Sarawak pada masa itu telah memberi insentif kepada penduduk Sarawak bahawa cukai tanah kita kurangkan kepada 30%. Kalau cukai biasa 100%, kita kutip RM70 saja. Dan dalam pada itu juga kita tidak menerima pembayaran ansuran premium. Bukan tidak menerima, kita tangguhkan pembayaran premium. Tangguhkan bayaran ansuran premium. Kalau sepatutnya premium due to be paid by 2020, kita anjakkan 2021, ataupun sekarang masih diteruskan, kita anjakkan pada 2022. Jadi banyak yang kita tidak kutip, jadi kutipan kita untuk 2020 hanya 303 juta. Ini adalah macam saya katakan tadi, inilah 4 bahagian utama, 4 cawangan utama di Jabatan Tanah dan Survey, iaitu cawangan tanah, cawangan penilaian, cawangan survey dan cawangan perancangan. Kalau di Semenanjung saya percaya ini ialah cawangan tanah ini pejabat tanah dan pejabat tanah dan galaian. Cawangan penilaian ialah Jabatan Penilaian Harta. Cawangan survey ialah Jabatan Ukur dan Pemetaan, dan cawangan perancangan saya percaya ialah Plan Malaysia. Tapi di Sarawak kita kumpulkan keempat-empat cawangan ini di bawah satu bumbung, dan di peringkat ibu pejabat diketahui oleh penolong pengarah tanah, penolong pengarah penilaian, penolong pengarah survey dan cawangan perancangan. Dan seperti yang kita tengok di layar, tugas-tugas, sebahagian daripada tugas-tugas cawangan tanah ialah permohonan tanah, pengeluaran surat hak milik, pembaharuan tempoh surat hak milik, RLL, Renewal of Land List, pendaftaran transaksi tanah, kutipan hasil, penguatkuasaan undang-undang tanah, pengeluaran lesen batuan, mineral dan lain-lain. Dan cawangan penilaian antara tugasnya ialah penilaian tanah, pengambilan balik tanah, cawangan survey ialah pengukuran kadastral, pengukuran geometrik, pengukuran topografi, pengukuran dan pemetaan dan pengukuran foto udara. Dan insyaAllah dalam tahun 2 lagi kita akan buat pengukuran utility, iaitu apa-apa yang di bawah tanah kita ukur, kita petakan juga. Dan seterusnya ialah cawangan perancangan. Jadi daripada tugasnya ialah perancangan wilayah dan desa, kawalan pembangunan, pencapaian hagi tanah, subdivision semua, petapakan tanah untuk projek-projek kerajaan dan projek-projek swasta, dan skim mereka bentuk untuk skim penempatan semula dan skim pembesaran kampung di Sarawak. Dan di Sarawak kita ada, secara dasarnya kita ada tiga tanah, iaitu tanah kerajaan, tanah hak adat berputera dan tanah hak milik. Dan tanah hak milik
dibahagi kepada 3, iaitu Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri, dan Seksyen 18 dan Seksyen 6A untuk Kanun Tanah Negeri. Ada 3. Sekejap ya, ada slide saya stop. Okey. Untuk tanah dan pemilikan tanah di Sarawak, kita ada, ini ada serumusannya panjang tapi saya ringkaskan untuk tanah dan pemilikan tanah di Sarawak. Tanah di Sarawak yang seperti kata-kata tadi ialah 12,444 hektar. Keluasan tanah di Sarawak terbahagi kepada tanah kerajaan dan tanah berhak milik. Tanah kerajaan berdaftar. Untuk tanah kerajaan kita ada tanah kerajaan berdaftar dan tanah kerajaan belum berdaftar. Dan untuk tanah kerajaan belum berdaftar, kita pecahkan lagi kepada tanah berkemungkinan tertakluk kepada tuntutan NCR. NCR adalah Native Customary Right ataupun dalam bahasa Malaysia ialah tanah hak adat Bumi Putera. Dan dipecahkan lagi kepada Seksyen 18, Grant of Set Land dan joint venture di antara kerajaan dan pengukuran NCR inisiatif baru di bawah Seksyen 6. Saya akan sentuh nanti. Dan selain itu, tanah kerajaan belum daftar juga tidak tertakluk kepada NCR seperti forest, hutan. Dan untuk tanah hak berhak milik, kita bahagi kepada 2, iaitu Seksyen 13, List of State Land, dan Seksyen 18, Grant of State Land. Dan saya tidak nyatakan di sini ialah provisional list ataupun surat hak milik sementara, itu juga sebahagian daripada tanah berhak milik. Di Sarawak, setakat 31 Ogos 2021, kita telah mengeluarkan sebanyak 720,201 surat hak milik berkulasan 2,509,857 hektar atau 6,226,567 ekar. Itulah jumlah hak milik dan keluasan yang telah dikeluarkan di Sarawak. Dan untuk Seksyen 18 iaitu Grant of State Land, kita telah mengeluarkan 257,725 surat hak milik bersamaan dengan 369,969 hektar atau 914,193 hektar.